Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. Okay, so we have learned some simple basic operation with the PHP database operations. Uh, so among other things that I guess you really need to memorize the fourth step in in interact with the database. So there are two ways, at least two ways that we learn uh, how to put your instruction. One the procedural, the other one is object-oriented methods. And, so saya prefer yang procedural ni sebab dia punya apa ni, command dia tu agak standard kan. Standard macam mana? Standard tu dia mula dengan MySQLi kan. So kita kata ada 4 step, satu connection, MySQLi connect kan, kemudian buat query, MySQLi query, kemudian kita kena point kepada point kepada record yang kita dapat daripada query tadi tu, kepada the first record. So tu MySQLi fetch associate, dan bila kita dah buat pointer tu, kita boleh dapatkanlah setiap field. So nak dapat setiap field tu kita guna saja variable kita buat pointer tadi, dan kemudian square bracket dan beritahu nama field, the exact name of the field name kan. Okay, so basically 4 tu anda kena tahulah kan. Kemudian selepas itu saya pergi kepada cara yang lebih baik untuk tulis. Yang 4 ni very basic kan, without control kan, without checking either the data is available or not, the query is successful or not, the connection successful or not kan. Jadi yang lebih baiknya anda buat langkah-langkah yang saya sebutkan sebelum ni lah kan. Kalau connect, selain daripada anda guna arahan tu, ialah anda test connection tu. Nak test connection tu, test variable connection je lah. If con tu maksud dia, if dia bila anda buat connection tadi, dia pulangkan kepada con tu true or false kan. Kalau connection tu berjaya, dia true. Jadi if con menunjukkan dia dah berjaya lah kan. So message di dalam dia ialah berjaya, else tak berjaya kan. So similarly dengan query dan fetch associate. Okay, dan saya sebut juga untuk buat connection tu usually tak berubah lah dalam satu projek tu kan. So the part connection tu tak berubah untuk satu projek kan. Cuma bila anda buat satu projek tu, user ID dia, nama database dia kena specify lah kan. Okay, part yang berubah ialah part query kan. Query ni berdasarkan apa yang anda nak buat kan. Kalau anda nak display all records, anda kena tahu query untuk display all record lah. Select star from details from table name kan. Tapi kalau nak select certain query, nak query certain record kan, sama juga guna arahan select, cuma kena ada where, sebab kita nak specific record kan. So this yang saya sebut ni berkenaan dengan arahan SQL kan. So arahan SQL berbeza antara satu projek, bukan satu projek, antara satu function dengan function yang lain, bergantung pada apa yang anda nak kan. Bila nak update, arahan query untuk update berbeza pula. Okey. So yang ketiga dan yang keempat ialah sebelum kita boleh display, kita kena buat association kan. Tapi kita sebut dahulu sebelum ni
Kalau nak buat association tu, lebih baik anda test dahulu sama ada query tadi bukan dia berjaya dan dia dapat lebih daripada kosong record. Lebih maksud saya at least dapat satu record. Kan. Kalau dapat kosong rekod menunjukkan tak berjaya lah query tadi. Tak berjaya ni tak semestinya. Mungkin kerana silat ejaan, kan query tu silap ditulis atau nama table tu tak wujud dan sebagainya. Atau memang tak ada data dalam table kita. Kan. Okey, so untuk test kita guna arahan MySQLi underscore nums apa dia? MySQLi sorry lupa saya pun. MySQLi num rows kan? Okey, sekejap. MySQLi num rows. Okey. Jadi sebelum kita display dia, kita akan buat association lah dahulu. Tapi sebelum buat association, best practice-nya kita test dahulu sama ada query tu berjaya atau tak. Kan? So nak test query berjaya atau tak, kita guna arahan MySQLi num rows kan? Daripada query kita tadi. So kalau greater than 0 berjaya. Cuma berjaya, bila berjaya ni untuk display ni at least ada dua keadaan. Satu, query kita menghasilkan satu record saja atau query kita menghasilkan banyak records. Ya, kalau kita select star from details, kita dapat the whole table. Kalau select star from details where nombor ID equal to 3333, kita dapat satu record saja. So, point saya ialah, kalau dapat banyak record, kita kena buat looping. Tak guna arahan while atau sebagainya, kan? Tapi kalau dapat satu record, tak perlu looping lah, kan? Jadi, bila kita dah buat association, kita boleh terus display selepas tu. Hanya ada satu record je yang kita nak display. Tapi kalau ada banyak record, kita kena looping kan, untuk kita boleh display the whole records. Okey, dan kita juga tunjuk sebelum ni, bila anda nak display, anda boleh display secara simple macam ni. Atau anda boleh display letak dalam table. Dia kalau boleh yang database terutama yang banyak lah kan, kena letak dalam table. Itu saya selalu menekankan anda tentang table tu kan, untuk display database punya data, so sebaik-baiknya dalam table lah kan. So jadi anda kena observe juga tu table tu, macam mana cara nak combine table so jadi kalau nak display dalam table, untuk echo ni kena ubah suai kan, tak boleh sekadar echo simple sajalah kan. Okey, saya nak anda dapatkan semua tu kan. Kemudian last kali MySQLi close kan. So bila close, anda beritahu anda nak close connection tu kan. Saya juga nak tekankan tentang arahan-arahan tu kan. So saya rasa tak susah sangat nak hafal ni. Untuk buat connection MySQLi connect, MySQL query kan. Cuma saya juga sebut sebelum ni, selain daripada kaedah procedural ni, kan, dia ada kaedah object oriented untuk MySQLi punya command ni kan. Macam mana cara guna yang object oriented tu kan. So dia lebih kurang je kan. Cuma instead of MySQLi query contohnya kan, kita nak query ni daripada connection. So cara tulis dia connection
kita mula dengan connection kan. Kalau untuk object oriented mana-mana boleh Kadang saya sebut ni sebab bila itu nanti anda akan jumpa source code yang buat style $sign connection. Yang style object oriented tu dia ada arrow. Connection, arrow, query. Dari segi itu sama je. Connection, arrow, query. Kalau procedural, MySQL query. Kalau ini connection, query. Cuma kalau guna MySQL query, dalam parameter dia ada dua. Satu connection, satu SQL punya commands. Kan? Tapi kalau dah kita guna connection query, kita dah beritahu bahawa query ni daripada connection. Jadi dalam kurungan tinggal satu perkara saja. Dalam kurungan tinggal SQL. Itulah beza dia. So similarly dengan ini kan, MySQL 6 rows result. So jadi kita kalau buat object oriented, result, arrow, 6 rows. Result, arrow, 6 rows. Fetch associate pun sama. Result, arrow, fetch associate. Saya sebut ni dalam final nanti soalan dia ada yang style macam tu. Saya kosongkan certain bahagian, saya nak anda isikan bahagian tu. Dan anda kena isi, anda kena tahu. Sebahagian soalan guna object oriented, style object oriented. Misalnya kalau saya buat con untuk close con, saya buat arrow, saya buat blank space. Maksud dia anda kena buat con, arrow, iaitu okey dah, yang dah disedia pada anda. Con, arrow, close. So dalam kurungan kosong, blank bracket. Okey so yang tu anda make sure anda clear dengan elok the steps. Sekejap. Okey, saya nak anda tumpu pada display ni. So kita dapat query. Selepas kita buat query, eloknya saya kata tadi, anda kena test dahulu result ni. Sorry. Kejap. Selepas kita buat query, so next step sebelum anda display dan anda fetch associate, anda kena better anda test dahulu. So macam mana nak test? If kalau anda guna kaedah object oriented ataupun dalam kes ni if result je. Kita akan guna 6 rows kan. Result ni dengan ejaan penuh, variable result kan. Kalau guna object oriented 6 rows. 6 underscore rows kan. Dalam kurungan dia kosong kan, sebab kita dah result kan. Result 6 rows greater than 0 kan. So jadi semua the whole thing kita letak dalam tetapi ada cara lebih pendek. Instead of anda buat macam tu, anda terus buat pointer. Kenapa buat pointer ni? Bila anda buat pointer, saya nak jelaskan kenapa kaedah yang ditunjuk dalam contoh ni lebih pendek. Sepatutnya saya kata tadi, selepas result kita kena best practice ya, kita kena test dahulu. Result tu menghasilkan more than
zero, at least menghasilkan satu record. Kan? So kita guna if. Kan? Itu secara umumnya. Tetapi ada cara yang lebih pendek. Di sini anda kena dapat dua. Saya nak tekankan sebenarnya tentang while, tapi pada masa yang sama saya tekankan kenapa dalam kes ni kita tak perlu pakai if. Walaupun if ni saya kata tadi itu sebaik-baiknya. Tapi tanpa pakai if dia memberi benda yang sama dalam kes while ni. Kan? While bila ada arahan result fetch associate, kan, dia akan point pada record pertama. Kali pertama jumpa arahan ni result fetch associate, dia akan point pada record pertama. Bila dia point pada record pertama, kalau berjaya, dia pulangkan pada row. Row tu akan dapat true or false. Yeah. So that's mean kalau dia dapat true, the whole thing dapat true, ialah dia akan buatlah dalam ni. Dia akan display lah record pertama. Kalau dapat false, maksud dia tak ada. Query kita tadi tak menghasilkan data. So dia jadi false. Bila false, dia tak buat. Bila dia tak buat, point saya ialah bahawa kita tak perlu test ni. Sebab dengan guna kaedah ni pun dia dah, tujuan kita test ni supaya kita tak display data yang tak ada. Bila display data tak ada, maksud saya akan jadi error lah. Jadi dengan buat while macam ni juga sama juga, dia tak display. Kalau data tak ada, dia tak display. Kalau data ada, baru dia display. Jadi untuk data yang bila query dapat data yang banyak, satu cara yang ringkas ialah kita guna while, kan. Okey, itu berkenaan dengan kenapa dalam kes ni tak perlu pakai if, kan. Okey, yang kedua tentang looping ni. Sebab anda untuk yang menghasilkan data banyak, anda kena guna looping, arahan looping lah. Arahan looping ni ada while, ada do while, ada for each. Kan? So kalau anda guna while, lebih ringkas cara dia lah. Kan? While dalam kurungan tu fetch associate terus. So dia akan point pada record pertama, dia simpan dalam row. Point tu simpan dalam row, dan row ni akan beri true and false. Okay, so that's me kalau dia true, anda boleh display. Okay, bila ada display, dia akan display record pertama. Anda faham logik dia, flow dia tu. So bila dah display logik pertama, dia pergi pada baris seterusnya. Baris seterusnya ni penutup kepada body while. Bila jumpa penutup pada body while, dia akan kembali semula ke while. Ni kaedah looping, kaedah repetition. Bila guna while saja, begitulah kaedah dia. Habis dia buat, dia kembali pada while. Bila dia kembali pada while, sekali lagi dia jumpa result fetch associate. Dia jumpa ni fetch associate ni untuk buat point. Walaupun saya sebut selalu fetch associate ni point pada rekod pertama, tapi sebenarnya kaedah kerja dia kali pertama dia pergi pada rekod pertama. Jumpa fetch associate yang lain, kan, dalam kes ni kita jumpa fetch associate, dia akan pergi the next record. Jadi dengan kali kedua dia jumpa dengan fetch associate, dia akan pergi pada rekod kedua. So bila dia pergi pada rekod kedua, dia akan simpan pointer pada row. Bila simpan row, sekali lagi, kalau rekod kedua ada data, dia display. Kalau tak ada data, maksud dia kalau ada data, dia true. Bila true, dia akan masuk ke dalam body while. Bila masuk body while, dia akan display lah guna echo ni. Sebab ada data rekod kedua. Okay, so begitulah. Dia akan buat sehingga habis rekod. Hingga habis record, dia tak buat while, dia akan pergi pada close connection. Okey, ada soalan tak? Make sure anda faham. Ada dua keadaan. Satu yang menghasilkan satu record saja, query yang akan menghasilkan satu record saja, atau query yang menghasilkan banyak record. Macam ni, select star from details. Dia menghasilkan semua
data yang ada dalam table tu. So bila menghasilkan banyak, anda kena buat looping lah. Akan jumpa lagi selepas ini yang style macam tu. Okey, ada soalan tak? Make sure anda faham, kalau yang jenis satu rekod, anda buat style tadi. Kalau yang jenis banyak rekod, buat style ni. Style Y ni lah yang paling untuk banyak rekod, paling ringkas. Soalan tak? Okey, boleh tak kalau yang menghasil satu rekod ni pun saya pakai while instead of pakai kaedah tadi untuk satu rekod? Boleh atau tak boleh? Baik, bagi tanda tu menunjukkan boleh ke apa tu? Anda switch on audio atau anda check untuk yang menghasilkan satu rekod tadi yang select star from details where nombor ID equal to 3333, dia menghasilkan hanya satu rekod. Okey. So kenapa boleh? Hmm? Sebab betul je jawapan bahawa boleh juga anda guna while instead of guna kaedah tadi. Sebab sama je, while ni kalau ada rekod dia display satu rekod. Kalau tak ada rekod dia tak display langsung sebab dia tak boleh masuk ke dalam body tu. Kalau tak ada rekod, bila dia test while tu, maksud dia akan jadi daripada awal dia false, so dia tak masuk dalam body, so dia tak display apa-apa. Okay, fine. Kalau ada satu rekod pun, masa dia jumpa while kali pertama, dia true kerana dia jumpa satu rekod tu, dia masuk dan dia display dia satu rekod. Lepas tu untuk rekod kedua habislah sebab dah tak ada. Bila tak ada dia tak looping tu dia habis. So jadi maksud dia boleh juga guna while kan. Jadi while ni lebih tapi ada kekurangan tanpa guna if. Sebab if ni yang bagus dengan if, kalau ada record dia display. Kalau tak ada record else, anda boleh keluar mesej. Record tak ditemui. Jadi user tu akan ada mesej lah. Kalau anda guna while, anda tak boleh keluar record ni. Anda tak tahu. Ada dia kalau anda guna while, dia sama ada dia display atau tak display. Tapi kalau guna if, sekurang-kurangnya anda boleh kalau guna while sama ada dia display the data dalam record atau dia tak display the data tu. Tapi kalau guna if, kan, anda boleh display sama ada record tu ada atau tak ada. Jadi sekurang-kurangnya user kalau record tak ada tu, user tahulah record tak ada. Rekod tak ada tu mungkin kerana silap tertentu ke kan, tapi at least orang tahu. Dia tidaklah tiba-tiba berhenti saja. Kan. Itu kalau guna if. Cuma kalau guna if, katalah untuk kes ni display semua rekod ni kan, tapi sebelum display anda nak keluar mesej dahulu sama ada rekod ada tak ada. So jadi sebelum ni anda kena guna if juga kalau untuk tujuan tu lah. Kan. Anda kena guna if. So kalau if berjaya, anda keluar mesej berjaya lah. Lepas mesej berjaya ataupun selepas if berjaya, masa anda buat while. Kalau if berjaya, anda buat while supaya dia akan display semua rekod. Else, kalau tak berjaya, anda keluar mesej bahawa tak berjaya lah. Maksud dia tak ada rekod ke apa, not record found ke. Itu kebaikan guna if. Ni pun ada juga dalam soalan final yang guna if.
Okey, ada soalan tak? Eh, yang kita baru sebut sekejap tadi, anda boleh pakai while untuk sama ada kosong rekod, satu rekod atau banyak rekod. While tu fleksibel. Tetapi masalah guna while, jika ada problem dia tak boleh keluarkan mesej. Kan? Eh? So kebaikan pakai if, tapi walaupun pakai if, anda mesej kena guna while juga. Atau display terus kalau dia satu rekod. Kan? Um, Okey, apa saya nak sebut tadi? Kalau guna if, kebaikan dia anda boleh display. Anda boleh beritahu ada apa ni, query tu ada menghasilkan rekod atau tidak, atau tak ditemui. Record not found kan. Kalau guna if kan. Tapi masih kena display. Maksud saya kalau display tu masih kalau banyak data masih guna while jugalah dalam if. Kan? Sebab tujuan dia berbeza kan. Tujuan if tu untuk kita check dan kita boleh beritahu keadaan dia. Tujuan while dia hanya sama ada dia display atau tak display saja. Tapi dia tak boleh keluarkan mesej. Keluar mesej error lah. Dia tak boleh. Kan? Okey, ada soalan tak? Okey, sebenarnya saya cerita tadi tu masih ada masalah kalau anda guna if pula, if dan while. Cuba anda tengok apa masalah kalau anda guna if dan while. Bila anda nak guna if, yang kita test sama juga, kita test benda ni juga. Oh no no. Kalau anda guna if, anda boleh guna number rows. Sorry. Okey, tak ada masalah. Kalau anda guna if, cara yang baik anda guna 6 rows lah. 6 rows greater than 0. Cara yang lebih baik kalau guna if ni. Kan? 6 rows greater than 0. Walaupun sebenarnya anda boleh guna ni. Anda boleh letak dalam if. If row sama juga result. Kan? Kemudian anda beritahu mesej dia berjaya, ataupun anda beritahu while, else anda beritahu record not found. Kalau guna if, anda boleh juga guna ni, tapi cara yang lebih baik ialah guna 6 rows greater than 0. Itu cara yang lebih baik. Kenapa cara ni kurang baik? Sebab bila anda guna row, walaupun boleh, kan, anda letak dalam if, anda kena ingat kali pertama dia jumpa ni, dia dah point pada rekod pertama. Bila dalam while, ada sekali lagi dia jumpa, kan, dia akan point pada next record. Rekod kedua. Jadi rekod pertama tu hilang. Bukan hilang, anda tak display. Kalau anda guna result fetch associate dalam if dan dalam while. Sebab setiap kali dia jumpa, dia pergi pada kali pertama dia jumpa, dia pergi pada rekod pertama. Kali kedua, dia pergi pada rekod kedua. Okey, saya harap anda boleh ikut tu. Tak boleh, anda make sure anda tanya saya. Okey ke? Okey, kalau anda observe slide ni. Kalau anda observe slide ni, yang ni untuk display specific record. Specific record ni dia mesti berdasarkan sesuatu lah kan. Dalam kes ni berdasarkan nombor ID. So dengan tulis macam ni kita clear kita nak display record 3333. Orang yang record yang ID dia 3333. Okey. So tapi ini tak praktikal lah dalam real world. Kan? Untuk bila anda specify nombor ID di dalam program, hard coded nombor ID ni.
kan. Sebab bila anda hard coded, hanya orang 3333 lah, kan. Tapi kalau boleh, biasanya kita buat, kita nak user beritahu dia nak tengok data siapa, nombor ID siapa, kan. Kali ni kita dah hard coded, user tak boleh nak tukar sebab dia dalam program, kan. Nombor ID tu equal to 3333. Kalau kita nak supaya user yang boleh masukkan, so kita tak boleh specify lah ni, nombor ID ni. Tak boleh specify nombor spesifik, kan. Kita kena minta daripada user. Okey, nak minta daripada user ada dua cara. Satu cara post, satu lagi cara get. So saya mula dengan kaedah post, kan. Bila sebut kaedah post ni, selalunya kita minta user nak tengok nombor ID siapa, record nombor ID mana, kita minta daripada user. So nak minta user, cara yang biasa kita buat ialah pakai form. Jadi kalau kita pakai form, kita akan kena ada dua, kan. Satu form untuk minta nombor ID mana user nak tengok, macam input lah. Form yang pertama tu macam input. Form ni macam input lah, kan. Apa dia? Semula saya tersasul apa tadi. Semula. Kita sebut tadi, kita nak bagi flexibility kepada user untuk specify dia nak tengok rekod yang mana. So nak specify dia nak tengok rekod mana, katalah kita akan based on nombor ID. So kita akan minta user masukkan nombor ID. So macam mana cara nak minta user masuk nombor ID? Ialah dengan cara kita buat form. Form tu macam input, kan. So kita buat form, user masuk ID. So bila klik submit, action ni ialah program yang akan ambil nombor ID tadi dan masukkan dalam SQL statement. So kali ni untuk kaedah ni kita perlu ada dua dokumen. Satu dokumen HTML form, satu lagi dokumen yang ni lah, kan. Cuma yang ni dengan nombor ID dia diambil daripada. Okey. Untuk buat tu, satu kena buat form lah yang kita belajar sebelum ni. Cuma apa perubahan yang kita kena buat di dalam program ni supaya dia tidak hard coded macam ni. So perubahan tu hanya ada dua perubahan je. Yang lain itu sama, display ni sama, tak perlu ubah apa-apa. Connection pun tak apa, kan. The first part connection tak perlu ubah apa-apa. Display pun tak perlu ubah apa-apa. Yang perlu ubah ialah pada SQL statement ni. Kerana kita kali ni kita nak dynamic, kita nak ambil daripada user. So ada dua perkara kena berubah. Satu tadi saya sebut, nombor ID ni akan diambil daripada user. Kejap lagi akan replace dengan nombor yang kita ambil daripada user. Jadi sebelum line 14 ni akan ada satu line lagi, iaitu kita kena baca data yang kita ambil. Nak baca data seperti sebelum ni, $_post untuk baca input. Okey, jadi dua perubahan je. Satu pada SQL statement, satu lagi sebelum SQL statement, kan, sebab kita kena ambil input daripada user. Bila sebut sebelum tu sama ada immediately sebelum ataupun sebelum connection ke tak apalah, asalkan sebelum. Itu je perubahan. So saya tunjukkan demonstrasi dia. Okey. Okey, saya kata kita kena buat satu dokumen. Dokumen tu dokumen untuk ambil input daripada user, kan. Kalau anda nak test nanti ada dalam folder anda search form.html.
Okey. So, search form.html, apa yang kita akan ambil ialah nombor ID. So kita macam biasa kita buat input, type sama teks, name yang pentingnya untuk PHP ni ialah dalam kotak input kita input type sama teks tu kena ada name. Kan. So name ni lah masa kita nak baca data dalam PHP nanti guna $_post tu dalam kurungan dia ialah ID tu. Nama dia ID. Okey, so yang kedua yang penting ialah action. Iaitu nama program PHP yang akan proses input ni. So action ni actually yang tadi program tadi display satu record tadi, cuma display satu record yang dynamic ID dia. So basically form ni simple form lah ni kan. So yang ni tak complete lah kan. Complete kena ada HTML head, tutup head body, tutup HTML kan. So dalam search form ni complete lah anda lihat nanti. So dan dalam search form tu kalau anda nak tambah supaya dia cantik, anda pakai bootstrap apa itu lebih cantik lah kan. Tapi anda pakai bootstrap ke pakai apa yang penting yang asasnya ialah yang ni lah. Form method post action program PHP dan input yang anda nak ambil tadi kena ada name. Okey nah, anda interrupt saya nah kalau anda keliru kat mana-mana. Okey, so lepas ni anda dah ada satu file HTML untuk buat form, satu lagi anda kena ada file search method post ni lah kan. So search method post kan, saya kata pertama kita kena ambil input. Nak ambil input $post tadi name kotak input tadi ialah ID, name equal ID tadi. Kan. So bila ambil, katalah kita simpan satu variable nama key. Jadi dalam select statement, select star from detail where nombor ID equal to nombor ID ni asal tadi nombor ID equal to single quote tu 3333. Kali ni nombor ID masih juga single quote, cuma dalam single quote tu bukan nombor ID yang kita ambil daripada user. Kita dah simpan dalam variable key. Jadi nombor ID equal to key. So instead of kita hard coded kali ni dia akan berubah-ubah ikut user. Jadi user nak tengok ID 333 ke, ID 7777 ke, semua. Jadi so yang lain tu sama je. Ini semua tambahan je 18 ni saya display semula sekadar nak tengok. Saya display semula SQL. Bila kita gabung dengan input tadi, saya display semula. Tapi yang tu hanya sekadar tambahan. Tapi yang penting benda-benda lain sama je. Tak berubah. Yang berubah situ je. Selepas kita dah buat query, kita akan buat kita dah buat arahan query, string query, kita akan buat execution pada query itulah. Itu sama saja. Kemudian kita test sama ada menghasilkan tidak. Kalau menghasilkan kita display. Nak display kita kena fair associate dahulu dan kemudian kalau kena display table, ini satu cara. So yang ni saya table ni macam kita buat sebelum ni lah, table border sama satu, cuma oleh kerana saya letak di dalam, kali ni saya letak dalam PHP. Table nampak, bila letak dalam PHP dia nampak complicated sedikit lah. Cara yang lebih mudah supaya tak complicated, letak di luar PHP. Okey, ada soalan tak? So yang saya baru perkenalkan pada anda ni ialah ID tu kita minta daripada pengguna. So nak minta daripada pengguna, anda kena buat form. Bila sebut buat form, anda kena ada program PHP yang akan baca form tu. So program PHP tu baca, dia post ID. Kemudian satu lagi perubahan ialah select star from detail where nombor ID sama juga yang dimasukkan oleh user.
Siapa tahu kenapa perlu ada single quotes ni? Ada orang ada orang boleh cuba jawab? Kenapa perlu ada single quote? Kata ada single quotes ni okey tak okey? Sebab ID ni nombor kan. Yang single quote ni atau double quote ni selalu untuk string. Okey, siapa boleh jawab yang tu? Hello, hello. Apa nak cuba? Kalau ada switch on mic, cepat sedikit. Single quote atau double quote ni biasanya string. Sedangkan ini nombor ID. Nombor ID ni nombor. Kalau dia betul-betul nombor, anda tak perlu ni single quote atau double quotes. Kan? Hello, ada nak cuba? Semua tak berani cuba ke? Okey, nombor ID equal to, saya kata tadi, kalau dia betul-betul number, integer, so anda tak perlu single quote atau double quote. Sebab number dalam arahan SQL, let's start from detail where nombor ID equal. Kalau equal to integer, anda tak perlu ni single quote. Tapi yang ni sebab nombor ID ni sebenarnya tidak integer. Masa kita buat dahulu, kalau anda semak balik, walaupun nombor ID ni nombor, tetapi kita declare sebagai varchar. Varchar tu untuk string. Kalau anda declare sebagai integer, dia tak perlu kan. Masa saya buat dahulu yang asal tu, kan, dia adalah varchar. Varchar ni string, text. So bila string kena ada single quotes. Dia sama ada single quote atau double quote, cuma oleh kerana the big string dari awal hingga akhir tu dah double quote, kalau anda buat double quote lagi, dia akan jadi konflik lah, konflik ada error. So, jadi yang luar tu anda buat double quote, dalam tu single quote, atau luar tu single quote, dalam tu double quote, tu okey. Boleh follow ke? Hello? Anis okey? Yang lain-lain okey lah? Saya harap okey lah. Kalau ada soalan, anda interrupt saya. Okey, ini satu cara kita bagi dynamic dalam kes ni dynamic ID lah, kan. Ialah dengan cara form. Tidak saja dynamic ID, boleh juga dynamic name, kan. Apa sajalah yang field kita tu, kan. So sama saja kaedah dia. Apa yang saya nak tekan satu lagi, selain daripada anda buat form, anda juga boleh guna kaedah lebih cepat. Kalau anda nak macam dalam kes ni, anda nak hanya nombor ID saja. Kan? So kalau nak buat form tu, bila user buka, dia akan buka form dahulu. User masukkan form dan kemudian barulah dia proses the form melalui program ni. Ada satu lagi kaedah dia ada kegunaan pada keadaan tertentu lah. Kaedah ni tak pakai form. Ya. Jadi macam mana dia supply ID ialah masa anda panggil dia. Instead of sebelum ni, kalau anda nak panggil yang kaedah guna form, HTTP, localhost DB apa, anda kena panggil form dahulu. Kalau kaedah sebelum ni. Dan form tu yang akan panggil program tu. Ada satu kaedah lagi, masa anda panggil program tu, PHP, anda supplykan terus ID. Maksud dia tak ada form dah. Dan kaedah ni tak perlu form. Ni dia panggil kaedah get. Kalau yang supply,
inputs, supply inputs melalui melalui URL. Maksudnya bila URL tu, kita HTTP nama program tu, kita terus nak pada pada URL tu, kan, kita nak terus supply ID tanpa ada form, ini kaedah dia, kan. So yang slash ni tak penting, ini kerana subfolder je. Yang pentingnya bila kita terus panggil PHP, kan tadi kita kena panggil HTML. Kali ni kita terus panggil PHP. Kita sepatutnya, okey, 10.30 kan. Kita terus panggil PHP. Lepas tu yang kita bila nak supply input, kita kena buat tanda soalan dahulu. Panggil PHP, tanda soalan, kita buat dalam bentuk variable name. Macam form jugalah, kan, cuma kali ni kita direct. Variable name, katalah ID, kemudian equal to value dia. Kita supply terus. So, jadi dalam program kita tak banyak beza sangat. So, instead of masa kita baca input, sebelum ni kita baca input $_post. Kali ni $_get. Dan dalam kurungan ialah nama variable yang dihantar oleh user tadi. Variable ID lah. Dalam kes ni variable ID. So, jadi yang lain tak berubah. Nombor ID sama key tak berubah. Semua berubah kat sini je. Satu berubah masa dipanggil, itu HTTP tu. Yang satu lagi berubah ialah masa baca input. Instead of guna $_post, $_post, kali ni $_get. Okey. So, boleh tak yang tu? So, kaedah ni lebih pendek, dan anda pun, saya rasa masa anda untuk guna internet sama ni, ada juga anda nampak yang pakai style question mark tu. Itu menandakan dia guna kaedah get lah. Dan bukan yang penting kaedah get tu. Yang pentingnya bahawa dia supply terus input tu di dalam URL. Kalau ada lebih daripada satu input pun boleh. Ni satu input je, ID equal to 44. Kalau ada satu lagi input lain, katalah name. ID sama 444 and ampersand simbol tu, name equal to Ahmad contohnya. So, kalau anda nampak tanda soal, nampak dalam bentuk variable value, kemudian ada and tu menunjukkan dia supply more than one inputs masa dia panggil. Okey, ada soalan tak? So saya baru memperkenalkan pada anda supaya kita punya query kita dynamic in terms of record tu user yang akan tentukan dia nak tengok record mana. So, nak buat secara dynamic tu ada dua kaedah. Satu, kita buat form, kita minta user masukkan dalam form tu. Satu lagi kaedah, kita supply masa kita panggil program tu. Ada pro and con, dan ada specific need, certain keadaan kita perlukan yang kaedah form. Sebab form ni, bagusnya kaedah form ni, kerana user jelas apa yang nak masukkan. User tak perlu fikir masa nak buat HTTP, kena ada tanda soal, kena ada yang tu anda menyusahkan user lah dari segitu, kan. So, pada user, bila jumpa form tu, dia tahu nak isi apa, nak isi kat mana, kan. Dia hanya isi saja kotak form. Pada user lebih senang pada tu, kan. Cuma pada developer, anda kena buat form, kan. Kalau guna kaedah yang ni, tak perlu buat form dah, pada developer. Tapi ada keadaan lain yang anda mungkin perlu guna get, yang kejap lagi, mungkin selepas ini anda akan jelas
dalam keadaan mana kita perlukan get. Okey, ada soalan tak? Okey, sekarang ni saya nak pergi delete specific record. So, kita dah ada kali ni kita dah ada display specific record atau display specific record tu sama dengan search specific record. Display specific record sama juga search specific record. Kalau anda nak buat search pun macam tu, anda sama ada anda guna form, minta user masukkan dia nak search data mana, atau anda guna kaedah apa ni, masukkan dalam URL tu kan. Kita dah belajar sekarang ni display specific record atau search specific record. Tu sama je sebenarnya tu. Satu lagi display all records. So bila sebut all tu kena ada looping kan. So in term of SQL, arahan SQL tu berbeza untuk display all record dengan display specific record. Semuanya pakai select statement, select star kan. Cuma dalam display specific record tu dia ada where kan. Kalau untuk all tak perlu ada where lah. Itu je beza dia kan. So sekarang ni saya nak pergi delete specific record. So delete specific record ni ada dua perbezaan utama lah. Satu perbezaan dia arahan SQL tu lah. Instead of pakai select, kali ni dia pakai delete kan. Arahan SQL tu beza. Cuma bila sebut specific record tu dia mesti ada where. Delete specific record. Yang kedua, bila delete specific record, kita tak ada isu display record dah. Kan? Bila kita delete, kalau kita nak display specific record, kita display arahan tu kan. Kalau delete ni, kita tak perlu display. Boleh lah nak display tu kan. Cuma kita tak display sebab kita delete kan. Biasanya delete ni kita tak display biasanya kita tak display record yang kita delete, walaupun boleh, tetapi biasanya kita akan keluar message sama ada delete tu berjaya atau tak berjaya, begitu je. Okey, so dalam kes ni kita juga pakai yang dynamic bila masuk pakai dynamic tu sama ada kita pakai form atau kita pakai URL tu. Okey, saya pakai kaedah get juga kaedah URL. So HTTP kita panggil file untuk delete, katalah nama file tu delete method get.php, kita supply terus kita nak delete record mana. So yang ni tak perlu pakai form. Anda nak pakai form pun boleh, sama je kaedah dia kan. Cuma kalau pakai form, anda kena panggil form terlebih dahulu. Bukan panggil direct, panggil PHP. So saya tunjuk hanya metod ni saja, kaedah ni saja. Jadi dalam program, anda dalam folder saya share dengan anda tu ada file ni, anda boleh tengok detail dia. So dalam program dia macam seperti sebelum ni, kita baca input kan. Kita baca input guna $_get. Okey, so bila anda itu, anda terus boleh letak dalam SQL punya lah. So yang tu so lepas anda ambil input, anda boleh letak SQL. Cuma dalam kes ni sekadar saya hanya beritahu saja. Saya hanya buat extra information bahawa ID yang diambil tadi sekian-sekian. Sepatutnya tak perlulah kan. Kadang ini nak tengok apa ID yang dimasuk tadi betul tak yang dibaca oleh program PHP. Okey, so untuk SQL yang berbezanya untuk delete, arahannya delete kan. Delete from details, oleh kerana nak spesifik ada where, nombor ID, ni sama seperti sebelum ni kan.
Okey. So yang bawah dia ni pun taklah perlu sekadar saya sekali lagi, saya display arahan SQL ni. Anda tak perlu ni, kat echo yang pertama tak perlu, echo yang kedua tak perlu. Cuma echo yang perlu seterusnya ialah nak beritahu berjaya atau tak berjaya, kan, So kalau dia query, anda ingat, yang ni kita test query kita berjaya atau tak berjaya, kan. Kalau berjaya kita beritahu sukses delete, kan. Kalau tak berjaya beritahu error dalam delete, kan. Okey, dan sepatutnya bawah ada close, yang program yang lengkap ada close lah. Example saya ada close. Okey, ada soalan tak? Eh, saya nak anda boleh follow tu, kan. Itulah saya menyebut pada anda sebelum ni, dia 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 mengulangi yang 4 perkara yang kita sebut sebelum ni. Cuma yang bezanya sedikit arahan SQL dia berbeza, kan. Kemudian masa nak display nanti berbeza, kan. Kalau delete biasanya kita hanya display status delete tu berjaya atau tak berjaya, kan. Okey. Okey tak? Hmm, boleh. Orang lain macam mana? Please follow semula selepas ini, ya. Eh, eh, kalau siapa yang agak tak terikut ni, sebab saya rugi, senang je. Agak agak Pada saya agak senang lah sebab dia dia, balik pada konsep yang kita sebut sebelum ni, Itu saya sangat menekankan yang basic tu. So by having this, saya rasa anda dah dapat berapa tu untuk buat, projek anda tu? Anda dah ada delete record, search record, eh, display record, dah ada at least 3 dah tu. Okey, so ada satu lagi, yang semua dalam basic database operation ni, kan, ialah insert record, kan. Masukkan data, simpan data dalam database lah, kan, insert record ni. Okey, so bila sebut insert record ni, basically dia mudah juga. Ialah pertama kita kena ada form untuk ambil record tu lah, ambil data tu, kan. Kita record kita ada apa? ID, nama, telefon, kan. Tu anda kena minta 3 perkara daripada user melalui buat form, kan. So bila buat form, kita akan program PHP akan proses tu. Pertama, program PHP yang akan proses nanti ialah dia baca record, baca inputs, baca kali ni kena baca 3 lah. 3 inputs, $sign.post, 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 kan. So dapat 3 record, 3 record tu kita akan masuk dalam 3 record pula, 3 inputs, dan 3 inputs tu kita akan letak di dalam arahan SQL untuk insert record, kan. So kebetulan arahan SQL untuk insert record ialah insert juga, bermula dengan insert, kan. Okey, so pertama kita buat form, dalam form ni, yang pentingnya action program yang akan proses, apa ni, proses form ni, akan ambil input dan letak dalam database. Katalah nama program tu insert.php. Dalam ni kita akan minta 3 perkara, nombor ID dia, name dia, nombor telefon dia, kan. So nombor ID ni dalam database punya implementation ada secara auto. Kalau auto tu anda guna integer. Cuma dalam case ni saya guna karakter. Kalau yang auto tu anda tak perlu isi. Dia auto buat pada anda. Saya guna integer ni untuk nombor ID yang kejap-kejap anda nak guna metric number. Dia yang tu tak auto, kan. Metric number, nombor pekerja, nombor IC. So semua tu tak auto, jadi anda kena
Anda tak boleh guna yang auto lah. So saya cuba serve yang tu lah. Itulah kenapa saya tak guna yang auto untuk nombor ID. Semua saya guna integer. Saya guna string. Yang okey, kita minta 3 inputs. Dan saya beritahu sebelum ni bila buat inputs ni yang penting yang name. Untuk nombor ID katalah kita guna ID, untuk name kita guna name juga. Ni kena tengok spelling betul-betul ni. Kadang-kadang itu yang bila anda run tak jadi tu. Dia tak sama dengan dalam PHP. Name sini tak sama dengan dalam PHP. So PHP kita macam biasa, perkara pertama ialah connection, iaitu kita assume sebab itu tak berubah, sama je. Bila kita baca input, kita baca 3 input tu. Yang input pertama tadi ID, simpan dalam satu variable. Input yang kedua name, simpan variable lain. Input ketiga telefon. So basically, lepas tu kita akan masuk dalam arahan SQL. Yang ini tak penting, line 18 hingga 24 ni sekadar saya display balik. Line 18, 24 ni saya display balik input. Tapi sebenarnya tak perlu dah. Jadi yang pentingnya 15, 16, 17 baca input. Lepas baca input, kita nak letak dalam arahan SQL. Arahan SQL untuk insert, anda tengok yang line 27 ni. Ini arahan secara general. Insert into nama table. Insert into nama table. Follow by bracket. Bracket ni senarai fields yang anda nak isi. Katalah field pertama first name, last name, email. Ini generic dia kan. Kemudian followed by values, keyword dia. Dan kemudian kurungan lagi ialah data-data yang nak simpan tadi. John akan simpan dalam field first name, kemudian seterusnya. Jadi untuk itu insert into details, sebab table kita nama details, ada 3 field. Yang ni nama field nama field database. Masa kita buat database dahulu, kena guna ejaan yang sama dengan database. Nombor ID, name, telefon. Values, keyword dia. So, kita mula letak data dia. Nombor ID, tadi variable dia key. Name, variable dia name. Saya nak tekankan juga, sebab ni semua values. Selepas values ni, values yang kita nak simpan. Values ni, dia ada yang perlu ada sebagai string, tapi ada yang tak string. Saya sebut tadi, kalau yang integer tak string. Tapi database yang kita buat, table yang kita buat sebelum ni, table kita semua string. Jadi semua tu ada single quote, single quote, single quote. Tapi kalau ada variable, sebab dalam assignment anda, tak semua, saya minta ada variable yang date, ada variable yang, tak silap saya, ada juga variable yang integer dalam assignment satu. Kalau untuk integer, dia tak ada single quotes. Hanya untuk yang string saja yang ada. Okey, so anda kena tahu arahan untuk insert data ialah insert itu table, senarai fields dalam table tu yang anda nak isi, kan, followed by keyword values, kemudian followed by the value yang anda nak isi tadi. So dia kena match lah tu. Susunan dia, bilangan dia, kalau 3 bermula dengan nombor ID, diisi dalam input 3 bermula dengan nombor ID punya value. So, sama juga dengan delete, kita tak perlu display. Cuma kita beritahu sama ada insert tadi berjaya atau tak berjaya. Okey, so ada insert. Basically, hampir ke semua operation database anda dah ada, kecuali ada satu lagi yang kita akan cover kemudian, iaitu update. Update ni saya tangguh kejap sebab dia, kita akan sambung kemudian dalam next session kita, sebab update ni dia ada
complicated tersendiri. Okey, so itu saja. Kalau ada soalan sebelum kita dismiss the session, ada tak? Okey, saya nak end our recording ni. Kita tutup di situ ya.